Jadi untuk pengetahuan awak, bila kita dah beralih fasa ni, pembukaan sekolah hanya untuk tingkatan 5 sahaja dah. So awak masih lagi online lah. Jadi apa-apa tu memang nak kena sambung online lagi. Dan kalau tertinggal tu kena tengok rakaman lah, cikgu tak tunggu dah. Sebab nanti kesian dekat pelajar yang dah masuk. Okey, sementara kita nak mula kelas, cikgu nak jemput Rashidah baca doa boleh? Rashidah boleh baca, Rashidah? Ya saya. Okey, baca doa dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Rashidah. Okay, so untuk 4 syifa macam biasalah. Sebelum awak diambil oleh cikgu praktikal tu untuk 4 bina memang setiap hari Sabtu ada kelas setiap hari Sabtu ada kelas pukul 2. Cuma kadang-kadang kalau cikgu ada hal tu cikgu lambat sikit lah 2.30 macam tu. Okey, jadi cikgu kena bagi tahu juga tujuan kenapa cikgu buat kelas hari Sabtu ni sebab cikgu nak kejar topik lah. So sekarang kita ni kira lambat sebenarnya kira lambat lah sebab cikgu nak buat kelas malam, awak ada yang kata mengantuk lah apa semua. So terpaksa lah ambil hari Sabtu. Kalau tahun lepas dalam seminggu tu cikgu ambil 2 kali waktu malam untuk tingkatan 4 dulu. So tu yang cikgu laju tu dapat habiskan dapat habiskan topik cepat, dapat buat latihan. Okay, jadi hari ni cikgu nak sambung kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol terhadap koordinasi dan gerak balas manusia. Jadi hari ini kita nak tengok apa kesan-kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol berkait dengan koordinasi dan gerak balas manusia. Okay, dan nanti cikgu akan guna class point, cikgu dah bagi kan dia punya link tu. Awak tekan link tu, dia tak perlu install apa-apa deh. Awak tekan je link tu dan masukkan kod ni 97039. So awak akan masuk dalam class point cikgu lah. Okey. Kita tengok dulu. Terdapat banyak jenis dadah yang digunakan untuk tujuan perubatan. Misalnya marijuana. Walaupun awak kata marijuana tu dadah cikgu, ya dia dadah juga, tapi digunakan juga dalam bidang perubatan dengan syarat dalam kuantiti yang sedikit. Okay, dengan syarat dalam kuantiti yang sedikit untuk mengurangkan rasa loya pesakit kanser selepas menjalani rawatan kemoterapi. Dia rawatan kemoterapi ni ialah rawatan untuk pesakit kanser menggunakan bahan kimia. Pernah dengar kan orang kanser kena kemoterapi. Kemoterapi ni maksudnya dia kena guna bahan-bahan kimia lah, ubat-ubat sahaja. Dia ada satu lagi untuk rawat kanser juga tetapi kita panggil dia radioterapi. Awak kata radioterapi dengan radio cikgu dia, dengan Hot FM, Sinar FM dok. Radioterapi ni ialah terapi juga untuk cara pengubatan untuk kanser juga tetapi dia guna radioaktif. Dia guna bahan radioaktif. Contoh, cikgu ceritalah sikit Contoh, pesakit kanser tu dia kena telan bahan radioaktif. Contoh iodin. Iodin yang ada bahan radioaktif lah. Dan bila dia telan bahan radioaktif tu, dia akan diasingkan dalam bilik. Dia adalah di pusat kanser negara tu, dia ada bilik yang mana berlapis-lapis. Jamber tandas dia tu dia tak share dengan orang. Sebab apa? Sebab dia ada bahan radioaktif. So kita nak melawat tak boleh, kita nak mendekati pesakit tu pun tak boleh. Makanan dihulur melalui orang kata tingkat kecil. Dan dia guna toilet tu dia tak boleh bercampur dengan orang lain. Sebab apa? Sebab dia ada radioaktif dalam badan dia yang tak sesuai untuk orang lain. Tu radioterapi. Kalau kemoterapi ni dia memang guna bahan kimia dan biasanya pesakit kanser ni dia akan muntah. Dia akan muntah teruk lah selepas kemoterapi. Jadi biasanya doktor akan beri marijuana dalam kuantiti yang sedikit lah.
Dan setakat ini juga yang cikgu ada baca lah dalam berita dalam minggu ni, dalam minggu lepas, ada kajian kan nak guna ganja. Sebab di negara lain ada memang dia guna ganja untuk perubatan. Jadi Malaysia baru nak kaji. Okey, akan tetapi penyalahgunaan dadah selain daripada tujuan perubatan boleh menyebabkan kesan sampingan yang serius dan besar kemungkinan membawa maut. Itu yang kita tak nak deh. Okay, antara kesan penyalahgunaan dadah mestilah yang pertama menyebabkan ketagihan. Menyebabkan ketagihan. Yang kedua, ketagihan menyebabkan gejala saraf. Cikgu saya kena hafal ke benda-benda macam ni? Yes. Ketagihan tu menyebabkan gejala saraf. Gejala saraf, saraf iaitu menggeletar, berpeluh dan muntah sekiranya dadah tidak diambil. Sebab tu kalau orang yang ambil dadah ni dia payah nak berhenti. Dia payah nak berhenti. Sebab kalau dia tak ambil, dia akan jadi menggeletar, dia akan jadi berpeluh, dia akan muntah. Jadi dia tak selesa. So dia ambil lagi. Dan biasanya bila dia ambil, dia kena, orang kata apa, kena tingkatkan lagi. Kena ambil kau banyak, lama-lama dia jadi tahi dadah. Dia jadi tak boleh berpisah dengan dadah. Okay, so ini adalah jenis-jenis dadah dan alkohol. Okay, kita nak tengoklah apa kesan-kesan dia especially terhadap sistem saraf. So kalau dadah tu jenis rangsang. Dadah tu jenis rangsang kita panggil stimulant sebab dalam bahasa Inggeris dia panggil stimulate. Stimulate ni rangsang dalam bahasa Inggeris. So dadah perangsang ni ialah dadah stimulan. So kalau awak jumpa soalan dia guna dadah perangsang ataupun kadang-kadang dia tak panggil dadah perangsang, dia panggil dadah stimulan. Awak ingatlah stimulan, stimulate. Dia merangsang. Jadi kalau dia merangsang ni maksud dia jadi koho ganah, koho kuat, koho aktif. Dia jadi gitu. Kalau rangsang ni untuk rangsang jadi koho tinggi, koho maksud cikgu koho cegah, koho gap-gap lah semakin. Awak ingat itu. Stimulate ni maksud dia semakin ganah, semakin happy, semakin galak, semakin macam-macam lah semakin. Okey, so kesan dia ialah bila semakin tu maksud dia meningkat lah. Jadi kalau orang yang ambil dadah stimulate ni, dia akan meningkatkan aktiviti sistem saraf pusat. Lepas ni cikgu akan terangkan deh. Okey. Dia kata kalau penggunaan secara berlebihan menyebabkan keadaan seronok lah. Lepas tu dia kata dia jadi semakin galak, semakin seronok, semakin koya, semakin gapo. So dia akan jadi kalau makan, dia menyebabkan keadaan seronok yang bersifat sementara dan bila kesan dadah tu habis, dia akan kemurungan. Okey. Kalau dadah penenang, dia jadi tenang. Kau ingat gitu? Oh, dadah penenang ni dia jadi koho tenang. Maksud tenang ni dia jadi koho slow. Ataupun kita panggil dadah depression. Okey. Jadi bila dia slow, mesti dia menurunkan. Awak boleh beza dua ni deh. Kalau stimulate ni dia koho tinggi. Kalau dadah penenang dia koho rendah. Apa koho rendah? Dia melambatkan penghantaran impas saraf. Jadi kalau makan ni dia akan menenangkan fikiran seseorang. Contoh katakan orang itu ngamuk. Dia ada ngamuk, gila babi, ngamuk. Awak tengok kan dalam cerita drama ngamuk, doktor pun cocok. Cocok tu tidur tu dadah penenang. Okey. Kalau dadah khayalan ni, khayal halusinasi. Dah khayal. Halusinasi. Okey, pengguna berhalusinasi. Halusinasi ni maksud dia khayal, nampak dia kaya, nampak dia ni, dia dan dia akan nampak benda-benda halus, benda-benda yang tak wujud. Tu yang dia dengar suara-suara halus tu. Itu dadah khayalan. Jadi biasanya dia ambil dadah khayalan untuk dia melegakan kesakitan dan kegelisahan. Sebab apa dia dapat lega kesakitan dan kegelisahan? Sebab dia jadi khayal. Okey. Kemudian dadah narkotik. Dadah narkotik ni melambatkan fungsi normal otak. Dadah narkotik ni banyaklah yang diambil, orang kata, yang disalah ambil. So lama-lama orang itu jadi gila. Sebab tu kalau tengok orang yang ni dadah ni lama-lama dia jadi gila. Melambatkan fungsi normal otak.
Okey, kemudian yang ni alkohol lah. Alkohol ni dia bukan dadah lah tapi dia arak. So arak ni mengganggu koordinasi dan pemikiran dan melambatkan pemindahan impas saraf. Okey, selepas ni kita akan tengok secara terperinci dah. Okey, yang ni. Okey, cikgu pergi secara terperinci lah satu persatu. Kita mula dengan dadah penenang dulu. Okey, dadah penenang ni cikgu kata tadi kurangkan kurangkan. Oh ya. Okey, dadah penenang. Okey, dadah penenang ni kurangkan. Dadah penenang ni dia mengurangkan. So kalau awak tengok dia semua perkataan dia mengurangkan belaka. Mengurangkan aktiviti sistem saraf pusat. Aktiviti sistem saraf pusat ni apa Aktiviti sistem saraf pusat ni maksud dia mengurangkan kita mikir lah. Sistem saraf pusat ni ingat tak otak dengan saraf tunjang. Betul tak? Otak dengan saraf tunjang. So dia mengurangkan pemikiran kita. Okey, lagi mengurangkan denyutan jantung. Tadi duduk ngamuk-ngamuk denyutan jantung dudak. So bila dia kena suntik dengan dadah penenang ni dia jadi slow. Tadi mengurangkan kadar pernafasan. Tadi masa dia mengamuk tu dia nak marah. Kuat tinggi kadar pernafasan. Tapi bila kena suntik dengan dadah penenang ni dia jadi slow. Mengurangkan tekanan darah, mengendurkan otot, melegakan kegelisahan dan menggalakkan tidur. Sebab tu kalau awak tengok orang yang mengamuk tu bila kena suntik dengan dadah penenang lepas tu dia akan jadi slow dan dia tidur. Okey. Perlu hafal tak contoh-contoh dadah ni? Awak hafal lah contoh Contoh opium, morfin, heroin, barbiturate dan tranquilizer. Salah satu lagi dadah penenang, boleh tak awak fikir apa lagi selain daripada ni lah yang biasa awak dengar. Selain daripada nama pelik-pelik ni, opium, morfina, heroin, barbiturate, tranquilizer. Apa contoh dadah penenang? Paling mudah. Senyap belaka. Apa contoh? Akilah. Apa contoh dadah penenang? Akilah? Ya. Apa contoh dadah penenang? Selain daripada opium, morfina, heroin, barbiturate, tranquilizer. Dia payah nak hafal ni. Contoh paling mudah. Dadah penenang. Awak nampak ni perkataan ni, menggalakkan tidur. Ubat tidur. Yes, obat tidur. Paling mudah awak nak jawab dalam PSO, awak bagi contoh. Contoh ubat tidur. Dapat dah markah. Okey, so ingat macam contoh dia serabut, dia tak boleh tidur, dia serabut tak tidur. Dia telan obat tidur. Nampak? So ubat tidur ni membolehkan dia tidur, menggalakkan dia tidur. Jadi ingat kalau awak contoh awak tak ingat lah opium, morfina, awak tulis je ubat tidur. Okey, jelas Okey, kemudian perangsang. Perangsang ni cikgu kata dia akan jadi lebih tinggi, lebih. Tinggi ni bukan maksud dia badan dia jadi lebih tinggi. Maknanya semua apa yang berlaku dalam badan dia semua akan meningkat. Tu maksud dia tinggi. So meningkatkan apa? Dia akan meningkatkan aktiviti sistem saraf pusat. Maknanya otak dia akan jadi aktif, lebih aktif. Okey, lagi meningkatkan denyutan jantung, meningkatkan kadar pernafasan, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan kewaspadaan. Dan kalau ambil banyak-banyak, dia akan memberi kesan euforia. Euforia ni ialah ketagihan. Contoh, nikotin, kokaina, kafein, amfetamina. Okay, so cikgu nak ambil kaitan Nikotin ni ada dalam rokok. Awak perasan tak kalau ayah awak memandu kenderaan, nak pergi mana-mana lah tempat jauh dia ngatuk. So bila ngatuk dia akan isap rokok. Betul ke tak cikgu nak tanya? Siapa yang ada ayah dia merokok? Betul. Betul ke? Apa? Alasan dia ke apa? Tak saya ngatuk. Yes. Sebab rokok ni dia ada nikotin. Jadi bila dia ada nikotin, dia akan meningkatkan otak dia. Meningkatkan aktiviti otak dia. Meningkatkan kewaspadaan. Meningkatkan denyutan jantung. Jadi jantung akan mengepam banyak darah. Bila banyak darah,
darah bawa banyak oksigen. Banyak oksigen bakar glukosa. So dia tak akan jadi ngantuk lah. Nampak tak kaitan dia? Sebab tu bila ayah awak bawa kereta jauh, berhenti sebentar, isap rokok. Dia isap rokok. Ataupun dia tak dapat idea. Kan awak selalu kan tengok drama ke TV ke, bila dia tak dapat idea nak melukis ke, nak buat novel ke, dia isap rokok. Sebab apa? Ni meningkatkan aktiviti sistem saraf pusat. Ni meningkatkan aktiviti otak. Okey, satu contoh paling mudah lagi ialah kafein. Kafein ni ada dalam Nescafe, dalam teh, dalam Milo, dalam kopi. So nampak tak bila awak nak berjaga malam, awak minum kopi. Kenapa minum kopi? Sebab kopi ada kafein. Kafein meningkatkan aktiviti sistem saraf pusat. Jadi bila semua meningkat, awak tak jadi ngantuk lah. Meningkatkan aktiviti otak, meningkatkan denyutan jantung, meningkatkan kadar pernafasan, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan semua-semua. So awak tak jadi mengantuk. Dan awak nampak dah bila awak ambil seumur-seumur kopi, Nescafe, awak akan jadi ketagihan euforia. Jelas tu kaitan dia. Kalau awak tak ingat benda-benda lain tu, awak ingatlah rokok ada nikotin. Jangan sebut rokok kena sebut bahan dadah dalam tu. Nikotin dan kafein. Okey. Narkotik. Narkotik ni ialah juga kita panggil dadah antidepresan dan ia adalah jenis dadah yang haram lah. Senang ingat, kalau narkotik ni ada satu jabatan dekat polis tu, jabatan narkotik. Maknanya ni ialah contoh-contoh dadah yang haram. Okey, tujuan dia ialah untuk menghilangkan kesakitan, mengurangkan tekanan, keresahan dan boleh menyebabkan tindakan agresif. Tengok kalau dia ambil dadah-dadah yang haram ni, dia akan buat tindakan agresif. Macam contoh baru ni yang mengamuk guna parang tu, atas kereta polis. Tu bila bila polis tangkap ada positif dadah. Dan kalau ambil kesan sampingan dia jadi mengantuk, muntah, masalah pernafasan. Okey, contoh yang paling mudah ialah heroin lah. Awak ingat, dadah heroin. Okey, lepas tu kalau awak tengok cerita askar ke apa, cerita perang-perang, mesti dia morfin. Betul tak? Dia morfin, dia bila dia terkena peluru ke apa, dia nak buang peluru tu, dia akan dia ni morfin dadah tu. Lepas tu dia untuk menghilangkan rasa sakit masa dia nak belah keluarkan peluru tu. Okey, seterusnya halusinogen. Kalau nama lagi halusinogen ni dia untuk khayal dan nanti dia akan nampaklah dengan suara-suara halus, nampak benda-benda halus. Sebab apa? Dia akan berhalusinasi. Melegakan keresahan, kegairahan, kerisauan. Kalau dia ambil dia akan jadi mengantuk dan lama-lama dia akan jadi perubahan sikap. Perubahan sikap. Contoh marijuana, pil ekstasi. Pil ekstasi adalah jenis halusinogen. Seterusnya kalau inhalant. Dadah inhalant ni, awak ingat inhale dalam bahasa Inggeris ialah sedut. Dadah jenis sedut. So kalau ambil ni dia akan menyebabkan rasa ingin muntah, sakit kepala, pertuturan dan koordinasi motor terganggu. Apa cikgu koordinasi motor terganggu? Ni tangan dia, dia tak boleh nak kontrol dah. Halusinasi, hati, ginjal dan otak jadi rosak. So contoh paling mudah ialah inilah sedut gas. Dah sedut gas tu. Sedut gam tu ialah dadah inhalant sebab dia sedut. Kalau awak tengok ada jenis bawa dalam plastik macam ni duk sedut-sedut tu, itu ialah dadah inhalant. Dan biasanya ada yang hisap yang hisap penghilap kuku, cecair tina, semua tu adalah jenis dadah inhalant. Ni ialah heroin. Heroin yang cikgu kata tadi jenis dadah haram. Dadah yang paling popular digunakan oleh penagih dadah di Malaysia. Macam mana nak tahu? Heroin adalah serbuk habluran putih yang diperoleh daripada morfin melalui proses kimia. So cikgu tak akan pergi lebih lanjut lah. Ni yang cikgu kata tadi. Nikotin dan kafein jenis dadah apa tadi? Dadah stimulan sebab dia stimulate untuk meningkatkan. Sebab tu kalau orang yang nak berjalan jauh ke apa nak drive ni, dia akan isap rokok, dia akan minum kopi. Nampak ni kucing ni kata I've got to cut back on the caffeine. Mata dia bulat gotel ni. Nikotin dan kafein. Seterusnya habis tentang dadah, kita tengok minuman beralkohol Minuman beralkohol ni ialah minuman yang ada
etanol. Minuman yang mengandungi etanol. So kalau ingat balik kita dah belajar dalam bab 7. Okay, etanol ni hasil daripada mana? Hasil daripada fermentasi. Bab 7 hasil daripada fermentasi yeast dan glukosa. Ingat tak, fermentasi ni dia tak cukup oksigen. So dia terpaksa buat fermentasi, iaitu dia nak kena urai glukosa. Dia tak ada oksigen ke? Kepada apa? Etanol dan apa? Karbon dioksida. Yes, betul, bagus. Dan karbon dioksida. So etanol ni lah agaknya. Okay, alkohol. Okay, contoh minuman beralkohol ialah ada banyaklah whisky, toddy, vodka, rum dan brandy. Dikategorikan sebagai minuman keras kerana kandungan etanolnya banyak. Dan untuk mengetahui awak, arak ni, alkohol ni dia lagi lama dia fermentasi, lagi lama dia penapaian, lagi mahal harga dia dan lagi banyak kandungan etanol dia, lagi memabukkan. Okey, so ini ialah kesan-kesan pengambilan minuman beralkohol secara berlebihan. Okey, yang pertama kesan dia ialah melambatkan kadar penghantaran impas saraf dan mempengaruhi sistem saraf pusat. Sebab tu kalau orang yang ambil minum beralkohol ni dia tak boleh bawa kereta sebab ini melambatkan kadar penghantaran impas. Apa? Kita kalau tengok kereta dekat, kita dah boleh mengelak dah, kita boleh buat keputusan dah. Yang ni dia lambat. Lambat. Okay. Kalau dia tanya apa-apa pun dia lambat, dia jawab mengarut. Sebab apa? Sebab melambatkan kadar penghantaran impas saraf dan mempengaruhi sistem saraf pusat. Okay. Yang kedua, merosakkan sel hati. Merosakkan sel hati, sebab tu kalau awak tengok yang ni hasil daripada cikgu Google jugalah. Banyak tahun dah cikgu duduk baca-baca ni. Penduduk di negara barat paling ramai kena kanser hati. Penduduk ni di negara barat paling ramai kena kanser hati sebab apa? Sebab dia memang minum alkohol ke. Dia memang minum alkohol pagi pun, kadang-kadang dia minum alkohol apa semua, malam semua dia. Memang dia tu minuman dia. Jadi lama-lama dapat merosakkan sel hati, mengurangkan penghasilan hempedu, menyebabkan sirosis, menyebabkan hepatitis dan pengambilan berlebihan boleh membawa maut. Especially kalau yang buat arak sendiri tu. Pernah baca tak dari surat khabar ada yang mati sebab buat etanol sendiri. Jadi mungkin etanol tu dalam kepekatan yang tinggi sangat dia buat. Jadi membawa maut. Okey, gerak balas peminum terhadap kecemasan menjadi perlahan. Sebab tu kalau orang yang minum alkohol ni dia tak boleh bawa kenderaan dah sebab memang gerak balas dia perlahan. Dia nampak orang lintas pun dia rasa jauh lagi, kita duduk depan dah. Okay. Tidak dapat memandu kenderaan dengan selamat, penglihatan jadi kabur, pendengaran pun kurang jelas, reaksi perlahan, masa untuk hentikan kenderaan lebih lambat. Okay. Jadi nampaklah kesan daripada minuman alkohol. Kenapa yang dia tu tak boleh bawa kenderaan. Okay, so nampak inilah yang cikgu kata sirosis hati. Ni hati yang normal hati yang sehat. Ni sirosis hati. Nampak? Hati jadi radang, jadi bengkak-bengkak, nampak bernanah, nampak? Okay, inilah yang kita panggil sirosis hati. Okay, yang ni yang cikgu kata tadi, melambatkan pemikiran ni. Tengok ni, 1 tambah 2 sama dengan 10. Hidup mengarut lah, 10 tambah 2 sama dengan 1. Dia kecek mengarut dah. Okay, jelas Okey, seterusnya kita pergi kepada praktis formatif 12.5. Lepas ni cikgu akan ada soalan-soalan nanti cikgu akan suruh join class point tu, join. Dinyatakan simptom-simptom penyakit Alzheimer. Ingat ada Alzheimer? Alzheimer ni yang cikgu kata teruk lagi daripada nyanyuk tu. Okey, jadi Alzheimer ni ialah pesakit mudah lupa, hilang arah walaupun berada di tempat yang lazim. Cikgu kata dia ni teruk daripada nyanyuk. Nyanyuk ni dia tak ingat gitu je. Alzheimer ni memang dia lupa terus, dia tak ada kosong. Jadi dia akan mudah hilang arah walaupun berada di tempat yang lazim. Sekiranya kemerosotan otak berterusan,
Seseorang akan kehilangan kebolehan untuk membaca, tak boleh menulis, tak boleh makan, berjalan dan bertutur. Sebab tu cikgu kata Alzheimer ni teruk daripada nyanyuk. Nyanyuk ni dia boleh lagi, time dia ingat. Yang ni Alzheimer ni dia memang kosong dalam otak dia. Ada tak cara Tok Siwi nyanyuk? Tok Siwi ni terkena risiko Alzheimer. Apa cikgu kata itu? Siapa boleh jawab? Buat uji minda. Buat uji minda. Lagi-lagi? Macam mana kita nak kurangkan risiko kita nak terkena Alzheimer? Jangan main-main kat Alzheimer ni. Siapa-siapa saja boleh kena. Cepat. Mai sudaku. Yes, dia kena kita biasakan otak kita ni berfikir semua. Dia kena biasakan otak kita ni berfikir. Sebab tu kalau awak tengok di negara barat bila dia dah tua kan, dia banyak. Dia macam dia sarankan supaya kita ni baca buku, lepas tu main sudoku, main teka silang kata, buat pengiraan yang ringkas-ringkas. Sebab apa dia nak suruh kita otak kita memikir. Jadi selagi otak kita berfikir tu dia mengurangkan risiko Alzheimer. Okay. Yang kedua, terangkan bagaimana dadah mempengaruhi koordinasi saraf seseorang. Okay, bila kait dengan saraf cuba kita tengok dadah ni dia ada dua. Sama ada dia mempercepat. Betul tak tadi? Kan dadah kan ada yang meningkatkan, ada yang menurunkan. So dadah ni dia ada dua jenis. Iaitu bukan dua jenis, maksud cikgu dia ada dua cara bagaimana dia mempengaruhi koordinasi saraf. Iaitu sama ada dia mempercepatkan pemancaran impas saraf atau dia memperlambatkan pemancaran impas saraf. Contoh, ubat bius. Ubat bius, awak cabut gigi, dia suntik ubat bius. Awak buat pembedahan, apa-apalah, appendix ke apa, doktor suntik ubat bius kan. Ubat bius tu jenis dadah. Soalan cikgu, dadah apa? Siapa boleh jawab? Dadah penenang. Yes, betul. Dadah penenang. Sebab apa cikgu dia dadah penenang? Sebab bila kita kena bius kan, kita gabah. Kita tidur kita tak rasa gapo. So nampak tak? Jadi dadah ni ada dua lah, iaitu sama ada dia mempercepatkan lagi atau dia melambatkan pemancaran impas di sinap dengan menghalang tindakan bahan pemancar impas. Kalau dadah yang mempercepatkan tu contoh macam nikotin dengan kafein, dia cepat pemancaran impas. Sebab tu dia tak ngantuk, dia boleh mikir, dia boleh berjaga malam sebab mempercepatkan pemancaran impas di sinap dengan menghalang tindakan bahan pemancar sinap. Tapi kalau dadah yang melambatkan ni, contoh dadah ubat tidur, dadah ubat bius, dia melambatkan pemancaran impas. So kita tak rasa sakit lah. Okay. Akibatnya otak tidak dapat menerima atau menghantar impas ke organ efektor dan ini melambatkan tindakan refleks. Okay, soalan 3. Mengapakah doktor menggunakan dadah dalam rawatan pesakit kanser yang menjalani kemoterapi untuk mengurangkan rasa loya dan kesakitan bagi pesakit? Nombor 4, terangkan mengapa individu yang mabuk tidak dibenarkan memandu kenderaan kerana alkohol menjejaskan kebolehan otak untuk menganggar jarak ketika memandu serta berkoordinasi. Sebab tu kalau berlaku pelanggaran yang pelik-pelik tu, polis akan cek lah, buat apa ni, langgar habis kenderaan apa semua tu. Sebab mungkin mabuk lah. Okey, kita pergi kepada soalan yang ni you all kena saling Kena saling sebab ni contoh soalan trial. Okey. Seorang wanita mengalami insomnia. Apa insomnia? Siapa tahu? Tak boleh tidur. Yes. Tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Biasanya artis barat lah ramai yang kena ni. Dia mengalami insomnia, tak boleh tidur. Okay, Rajas 9.2 menunjukkan pil tidur yang diambil oleh wanita tersebut untuk membolehkannya tidur. Terangkan kesan pil tersebut ke atas penghantaran impas melalui sinap. Dia bukan tanya pasal kesan ubat tidur. Cuba baca balik. Dia tanya tentang sinap ni. So awak kena jawab soalan ni. Awak kena kait dua. Satu tentang kesan ubat tidur ni. Satu lagi awak kena tengok dekat tajuk synapse tu. Ingat neurotransmitter tu. Hak celah tu. Ni yang celah ni.
Lepas tu ada celah tu lagi. Ni ialah synapse. Jadi nak jawab soalan ni, kita royak dulu. Apa? Sokmo-sokmo kena tanya, apa ubat tidur tu? So kita bagi tahu lah, ubat tidur ni, pil tidur ni adalah dadah apa? Dadah penenang. Sebab ia nak suruh kita tidur. Okay. Kemudian kita beri fungsi. Dadah penenang ni, dia dapat melegakan, dia menurunkan melegakan kegelisahan, mengurangkan tekanan, melambatkan aktiviti sistem saraf pusat. Dia menyebabkan kita kurang mikir, lepas tu kita pun tidur. Okay. Kemudian kita kait dengan tajuk synapse. Pil tidur, sebab dia nak suruh tidur, dia tak suruh orang tu mikir, pil tidur akan merencat penghasilan neurotransmitter. Menghalang penggabungan neurotransmitter kepada reseptor penerima pada neuron berikutnya. Ingat yang ni. Dia ni, kita ni berfikir sebab ada impas saraf tu duk gegok. Dia melalui synapse ni, ruang sempit ni. Tapi bila awak makan ubat tidur, dia tak ada neurotransmitter dibebaskan ke dalam synapse. Siapa hak tak faham tajuk ni, tengok balik synapse tu. Baca semula synapse ni. Cikgu malah nak terang dah, kalau cikgu terangkan ni jadi panjang lagi. Okay, menghalang penggabungan neurotransmitter. So tak ada neurotransmitter dekat sini. Jadi bila tak ada neurotransmitter tidak akan bergabung dengan neuron yang akan terima ni. Menyebabkan kurang atau tiada neurotransmitter yang akan mencetus impas baru. Maknanya tak ada impas baru. Tak ada keputusan. Tak ada impas baru. Sebab kita kan tak nak bagi orang itu berfikir. Okay, menyebabkan neuron seterusnya tidak dapat menjana impas. Tak ada impas. So bila tak ada impas, kesan akibat dia menyebabkan pemindahan impas atau aktiviti otak lambat. Bila aktiviti otak lambat, dia tidak berfikir, lama-lama seseorang tu berasa tenang dan dia akan tidur. Awak perasan tak bila selagi awak memikir, selagi tu awak tak akan tidur. Betul ke tak? Contoh katakan awak ada banyak kerja. Awak nak tidur dah. Lepas tu baru awak teringat, kerja tu tak buat lagi, kerja tu awak. Selagi awak memikir, selagi itulah awak tak tidur. Jadi sebab tu dia ni makan ubat tidur untuk mengurangkan otak dia, aktiviti otak dia. So dia pun rasa tenang, barulah dia boleh tidur. Okay, jelas Okay. Habis yang tu, cikgu nak buat beberapa soalan lagi, sikit je. Beberapa soalan lagi tapi berkait dengan yang benda yang dah kita belajar. Okay, masih lagi tajuk ni sebab nanti hari Selasa kita cuti. Hari Khamis kita nak masuk tajuk bab ni lagi tapi tajuk lain dah berkaitan dengan hormon. Okay, kita tengok soalan ni. Rajah 9.1 menunjukkan dua gerak balas berbeza dalam individu P dan individu Q. So kalau awak tengok individu P ni dia bersin. Individu Q dia berfikir. Banding dan beza. Banding dan beza gerak balas individu P dan individu Q. Okay, so bila dia sebut banding dan beza, awak bila sebut perkataan banding, cikgu kata dah kena beri persamaan dan kena beri beza. So awak kena fikirlah, dua-dua ni bersin ke berfikir, mestilah kena ada kedua-duanya melibatkan rangsangan. Kedua-duanya melibatkan gerak balas efektor. Yang ni pun awak kena saling deh. Saling. Ni gambar ni sama ada awak nak lukis ataupun awak nak cari sendiri dalam internet, awak nak print. Bebas. Kedua-dua organisma melibatkan neuron deria dan neuron motor. Okay. Ni contoh soalan trial. Dia boleh keluar, bukan trial lah. Ni contoh soalan yang telah keluar dalam trial. So tak pelik kalau dia keluar untuk form 4. Maknanya dia boleh tanya, dia bagi gambar orang bersin dengan orang berfikir. Okay, cikgu nak tanya awak lah sebelum cikgu pergi kepada perbincangan. Tu tadi persamaan. Beza gapo dua ni bersin dengan berfikir ni? Gapo awak nampak? Tindakan terkawal, tindakan luar kawal. Bersin ni luar kawal. Kalau berfikir? Tindakan terkawal. Terkawal. Sebab bersin ni kita tak boleh nak kontrol. Kita nak bersin, kita bersin je. Dia tindakan luar kawal. Betul lah kawan awak kata. Kalau berfikir ni, ikut kita nak memikir tak sih. Tu tindakan terkawal. Okay, so bagus.
Okay, nampak? Bersin. Tengok, tindakan luar kawal adalah jenis refleks. Tapi kalau kita berfikir, dia adalah tindakan terkawal. Okay, jadi bila dia luar kawal ataupun refleks, dia luar kawal dia kalau bersin ni walaupun dia refleks, tetapi pusat kawalan yang kontrol dia ialah otak juga, cuma kawasan dia medulla oblongata. Kawasan otak juga cuma di medulla oblongata. Tapi kalau kita berfikir, kawasan dia ialah kawasan otak tetapi cerebrum, hak tempat besar ni. Okay, individu yang bersin ni berlaku secara automatik, tidak disedari. Kalau berfikir ni kita sedarlah kan, kita nak memikir ke apa, nak memikir bio ke, admax ke. Okay, bersin ni rangsangan dia dari dalam. Rangsangan dari dalam lah. Okay, kalau berfikir ni rangsangan dari luar. Contoh cikgu beri soalan, awak dengar soalan cikgu. Tu rangsangan dari luar. Okay, bersin ni reseptor adalah struktur khusus dalam badan iaitu hujung saraf dalam hidung yang sangat peka kepada bahan kimia. Sebab apa dia kata rangsangan daripada dalam? Sebab dia ada satu reseptor dekat hujung dalam hidung tu. Dia peka kalau ada habuk ke debu ke, dia akan bersin lah. Okay, tapi kalau individu yang berfikir ni, reseptor kita adalah organ deria. Deria kita ke apa? Deria kita ialah telinga dengar soalan cikgu. Okay. Efektor yang terlibat ialah otot licin dekat hidung ni. Okay, dia mengecut-ngeduk, kita pun gesing. Okay, kalau yang berfikir ni, efektor kita ialah otot rangka. Sebab bila kita berfikir, kita tahu jawapan, tangan kita akan mengangkat tangan lah untuk jawab soalan cikgu. Okay, contoh-contoh lain untuk tindakan luar kawal ialah selain pada bersin, peristalsis dan degupan jantung. Okay, lagi kalau yang contoh-contoh lain untuk tindakan terkawal ialah bercakap, berjalan. Okay, nanti you all saling lah. Jadi bila awak saling, awak nampak dah, oh ni contoh-contoh. Boleh keluar soalan macam ni. Okay, kita nak buat short answer. Cuba awak tengok soalan cikgu. Rajah 4.1 menunjukkan struktur otak manusia yang terdiri daripada X, Y dan Z. Okey, jom cikgu nak awak jawab apakah X, apakah Y, apakah Z. Awak tekan class point cikgu. Awak tulis apa X, apa Y, apa Z. Apa tak jadi gun cikgu ni? Sekejap apa gun cikgu tak jadi ni? Biasanya bila cikgu tekan dia jadi lalu kejap deh. Sekejap dia class point dia lagu tu lah. Ada ketika dia okey, ada ketika dia berwarna, dia ada hari-hari dia juga. Sekejap pelajar. Apa kelas point cikgu ni? Oh, nampak tak aktiviti yang cikgu duk buat ni? Okay. Visit server not found and use code. Sekejap.
Oh, nampak tak? Nampak tak apa yang cikgu tunjuk? Betul. Tak nampak lagi Lani cikgu. nampak ke apa? Lani nampak ke apa di skrin awak? Nampak PowerPoint. Oh, PowerPoint duk tengah buka. Macam tu? Ya. Okey. Sekejap Kita cuba sekali lagi ke tak boleh juga. Ada masalah lah. Biasa lah. Dia bila makin ramai guna, makin dia problem. Okay, tak boleh tu. Okay, tak apalah. Dia ada lah tu. Dia ada hari-hari dia biasa. Okay, tak apa. Tak boleh guna Tak apa. Yang dah masuk tu tak apalah. Next time kita boleh main lah benda ni. Okay, kita pergi terus sambung. Darjah 4.1 menunjukkan struktur otak manusia yang terdiri daripada X, Y dan Z. Okay, so apa X? Bahagian otak kita paling besar. Apa dia nama dia? Cerebrum. Cerebrum. Sekejap Pause tak apa. Tak apa. Pause. Okay, so X ialah cerebrum. Okay, Y? Cerebellum. Cerebellum ke? Okay, Z? Saraf tunjang. Saraf tunjang. Saraf tunjang salah. Medulla oblongata. Okay. Okay, X merupakan bahagian otak paling besar. Dia cakap siap-siap dah. Dia kata X ni otak paling besar. Okay, tandakan right pada ruangan di bawah bagi menerangkan fungsi X. So X tu ialah cerebrum sebab dia paling besar dari otak kita. Jadi apakah fungsi dia? Ialah mengkoordinasi semua aktiviti terkawal. Apa sahaja yang kita buat, kita mikir, semua dikawal oleh cerebrum. Alah, ganggu pula dah benda ni. Sekejap Close the program, senang. Dia tutup dengan cikgu punya ni kejap. Sekejap Okay. Nampak dah ke slide cikgu? Nampak dah. Okay.
So cikgu terus kepada jawapan lah. Okey, cerebellum dan medulla oblongata. Okey, yang kedua ialah kecerdasan. Sebab apa kecerdasan ni? Sebab benda ni kita mikir Sebab kita mikir, maka dia adalah fungsi cerebrum juga. Okey, yang ni aktiviti tidak terkawal salah. Tindakan refleks untuk saraf tunjang salah. Mengintegrasi maklumat dan rangsangan tempat kita berfikir buat keputusan betul. Okey, so dapatlah 3 markah pelajar ni. Okey, seterusnya hypothalamus terletak di bahagian tengah otak. Hypothalamus, nampak dia terletak di bahagian tengah otak. Bahagian ini merupakan bahagian yang sangat penting. Nyatakan 2 fungsi hypothalamus. So kalau awak tengok soalan ni sangat direct. Direct terus dalam buku teks. Okey, so hypothalamus ni awak ingat macam ni, hypothalamus homeostasis. So bila homeostasis, keseimbangan badan. Jadi dia ni adalah sebagai pusat kawalan untuk mengawal atau keseimbangan persekitaran dalam, iaitu kawal atau homeostasis. Dia ni jaga homeostasis dalam badan kita. Apa dia cikgu? Dia jaga keseimbangan dalam badan kita. Keseimbangan ke apa? Dia jaga suhu badan kita supaya sentiasa 37 darjah Celsius. Dia jaga keseimbangan air dalam badan kita. Maknanya kalau kita kurang minum air, dia akan detect benda tu. Okay? Ataupun awak ni terlebih minum air pun dia akan detect juga. Tekanan darah naik tinggi, awak sakit kepala ngak pun akan dikesan oleh dia juga. Dia ni untuk jaga keseimbangan dalaman kita. Okay, contoh lagi kelaparan, dahaga, keletihan dan kemarahan. Yang ketiga, mengawal perembesan beberapa jenis hormon dalam badan melalui kelenjar pituitari. So kalau nampak dia duduk dekat dengan kelenjar pituitari. Jadi yang ni lah yang kita akan belajar dalam bab hari Khamis nanti. Okey, last lah. Encik John telah mengalami kemalangan. Doktor telah mendapati Encik John mengalami kecederaan serius yang melibatkan bahagian Y. So cikgu back balik sebab cikgu tak ingat Y tu apa tadi Y ni cerebellum. Nampak? Cerebellum Encik John rosak akibat kemalangan. Mungkin Encik John ni dia teratuk kuat dia terhantuk. Jatuh ke apa? Nyatakan apakah kesan kerosakan tersebut pada Encik John. Jadi awak tengok dalam buku, awak ambil fungsi cerebellum. Okey, awak ambil fungsi cerebellum, awak tukar jadi tidak dapat. Tu cara kita nak jawab soalan. Awak bukan jawab fungsi cerebellum tu. Awak ambil fungsi dalam buku tapi awak kena tukar perkataan tidak belakang. Okey, nampak tak? Fungsi cerebellum, okey cikgu pergi dulu. Fungsi cerebellum ni untuk mengkoordinasi pengecutan otot semasa pergerakan otot kompleks. Awak tambah perkataan tidak dapat atau gagal. Apa? Sebab dia rosak dah. Jadi kalau awak jawab cikgu mengkoordinasi pengecutan, itu jawapan fungsi. Salah, tak dapat markah. Yang ni yang seumur-seumur pelajar, orang kata apa yang selalu pelajar buat menyebabkan dia tahu jawapan, dia tahu fungsi tapi dia tak bubuh gagal, dia tak bubuh tidak dapat, maka dia tak dapat markah. Okey, lagi fungsi cerebellum ni untuk mengawal keseimbangan badan semasa bergerak. Awak tambah perkataan gagal. Jadi bila cerebellum dia rosak, dia tak boleh nak kontrol badan dia. Dia jadi akan terhuyung-hayang, dia jalan tak betul. Okey, lagi fungsi cerebellum ni untuk koordinasi pergerakan motor. Okey, koordinasi pergerakan motor kita ni, tangan kita, kaki kita. Tapi bila dia rosak, kehilangan koordinasi pergerakan motor atau kita panggil dia asinergia. Maknanya dia tak boleh nak kontrol dah tangan dia. Dia tak boleh nak kontrol dah, katakan contoh macam ni lah. Dia nak ambil karipap dalam pinggan. Dia tak boleh nak gegok tangan dia nak pergi ambil karipap tu. Ataupun dia nak suap makanan ke mulut. Dia tak pergi ke mulut, dia pergi ke tempat lain. Awak nampak tak? Dia tak boleh nak kontrol dah koordinasi pergerakan motor, pergerakan badan dia. Okey, lagi ketidakupayaan untuk menilai jarak dan masa berhenti iaitu dysmetria. Cikgu rasa kalau dalam exam awak pada jawab ni je. Awak ambil dalam cerebellum, awak tukar perkataan tidak. Yang ni cikgu rasa tak terjawab awak ni sebab yang ni kena Google lah. Okey? Nampak? Cikgu tulis jawapan ni. Ni yang cikgu ambil daripada buku.
mengkoordinasi pengecutan otot semasa pergerakan otot yang kompleks. Awak jawab tambah tidak. Ataupun gagal mengkoordinasi, dapat markah selalu. Ataupun gagal mengawal keseimbangan badan semasa bergerak. Okay, jelas Kalau soalan jenis negatif macam ni, jangan beri fungsi cikgu. Awak tukar perkataan tidak dapat apa-apa-apa. Okay, jelas Okay, last. Terdapat 2 jenis penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf. Bukan 2 banyak. Okay, tapi dia bagi soalan ni 2. Berikan 3 perbezaan antara penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson. Okay, apa beza Alzheimer dan Parkinson? Siapa boleh jawab? Cepat. Cepat jawab ni, cepat boleh kita berhenti. Sebab aku 3 dah ni. Apa beza Alzheimer dengan Parkinson? Senyap dok. Kalau Alzheimer dia mudah terlupa dan hilang arah. Tapi kalau Parkinson ni jadi anggota badan, rahang dan kaki, muka jadi tergetar. Okey, lagi apa lagi beza dia? Ni nampak dah sini otak jadi kohor kecil ni orang Alzheimer, sebab tu dia jadi tak ingat apa semua tu. Kalau Parkinson ni dia ketar. Ketar dia tu bukan setakat ketar tangan, dia boleh ketar muka, ketar rahang. Okey, so ni perbezaan dia. Nampak? Kalau Alzheimer ni hilang belaka. Hilang ingatan, kemerosotan pemikiran, kekurangan kepintaran, hilang ingatan, fikiran bercelaru, kurang tumpuan. Okey, tapi kalau Parkinson pergerakan menggeletar, apa? Sebab otot dia lemah, mengalami kesukaran mengekalkan posture dan mengalami masalah dalam keseimbangan dan koordinasi badan. Dan awak kena tahu Alzheimer ni dia kerana kekurangan neurotransmitter jenis acetylcholine. Yang ni tak ada dalam buku, dia tak royak nak kita. Tapi dalam silibus lama royak. Jadi kalau orang Alzheimer ni dia kekurangan neurotransmitter jenis acetylcholine. Kita ada 4 dah. Kita ada 4 neurotransmitter. Tapi kalau orang tu kurang acetylcholine, dia kena Alzheimer. Okey. Kalau Parkinson, dia kekurangan neurotransmitter jenis dopamina. Cikgu kata tadi kita ada 4 neurotransmitter. Kalau orang tu kurang acetylcholine, maka dia kena A juga Alzheimer. Kalau dia kurang dopamin, dia kena Parkinson. Awak kena tahu tu deh. Okey. Alzheimer ni sebab otak dia kohor kecil, penyusutan tisu otak. Kalau Parkinson, penyusutan sistem saraf. Sistem saraf dia jadi kohor tak ada. Dan kena tahu siapa yang ada Alzheimer dia akan diwarisi. Apa cikgu diwarisi? Contoh macam kenal Jehan Miskin. Kenal Jehan Miskin? Kenal. Pelakon Kenal. Ayah dia ada Alzheimer yang diwarisi daripada turun-temurun. Jadi kalau awak ada Alzheimer ni, awak akan turunkan benda tu kepada anak-anak awak nanti. Okey, Parkinson tak apa, tidak diwarisi. So yang ni tak ada dalam buku. Soalan-soalan yang cikgu bincangkan tadi tu semua tak ada dalam buku, tapi ada kemungkinan keluar dalam exam. Especially tajuk ni lah. Okay, jadi nanti you all saling. Okay, so habis kita jumpa hari Khamis untuk sistem endokrin. InsyaAllah masa tu class point okay dah kot. Nanti cikgu check balik. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Rasa ni cuti dah. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.